ojek motor tuh punya banyak fungsi, terus orang asing tuh sering menyapa duluan. 大家好，今天的 vlog，我跟一位从中国来的留学生聊天，聊聊他在印尼的生活怎么样。姐姐，你可以先自我介绍吗？你来自哪里？你在中国哪个城市上大学？你现在学什么专业？ Hello， 大家好，我叫谢福胜，来自广西南宁，现在在广西民族大学相思湖上大学。我现在学的专业是印尼语专业。好的。Jadi Cici ini berasal dari Guangxi Minzu Universitasnya dan sekarang dia belajar sastra bahasa Indonesia. 那好呢，我们开始问题吧。是在Jatinangor路比你们学校附近更远吗？是的，是的。Jadi di Jatinangor jalannya lebih macet atau tidak dibanding di Tiongkok, dan Cece bilang iya. 在Indonesia 坐车比在中国更舒服吗？不是。Apakah naik kendaraan di Indonesia lebih nyaman atau tidak dibanding China? Dan Cece bilang tidak lebih nyaman dibanding di Tiongkok. Jadi di Tiongkok lebih nyaman kendaraannya. 在Indonesia 生活费用比中国更便宜吗？不是的。不是. Apakah biaya hidup di Indonesia lebih murah daripada di China? Katanya tidak jawabannya. 你觉得在印度尼西亚和中国的朋友关系有什么不同？我觉得中国的朋友更注重陪伴，而且他们表达更含蓄。印尼的朋友的话，他们更大方开朗，性格比较活泼。Jadi menurutnya hubungan teman di Cina tuh lebih menekankan kebersamaan jangka panjang dan kedekatan yang lebih dalam. Terus ekspresi emosinya juga cenderung lebih tidak langsung. Sedangkan di Indonesia orang-orang tuh lebih terbuka dan hangat dan mudah akrab serta ekspresinya lebih langsung. Jadi mungkin kalau orang Tiongkok itu pertemanannya lebih dalam dan tidak langsung akrab di awal gitu ya. 你觉得在印度尼西亚和在中国生活哪个更贵？然后为什么？我觉得在中国更贵。相对来说，比如在雅加达的住房、交通还有日常生活费用，就能对比在中国的2线城市。Menurutnya di China tuh lebih mahal, tapi di Indonesia itu lebih full dalam value for money. Biaya tempat tinggal, makan, terus transport tuh umumnya lebih rendah dibanding di China. Cuman di pusat Jakarta tuh biayanya tidak beda jauh atau tidak beda tipis lah, yang mendekati kota tingkat kedua di China gitu. 你来印度尼西亚交换前的想法和现在的感觉有什么不同？首先我担心气候还有宗教、交通各方面的阻碍，给我带来的困难。但是来了之后，我发现，人们都很和睦，然后文化差异也带来了不同的体验，远超我的想象。Jadi sebelum pertukarannya tuh, sebelum datang ke Indonesia, dia tuh khawatir soal iklim, cuaca, agama, terus kendala bahasa, takut juga sulit beradaptasi gitu di Indonesia. Tapi setelah dia datang ke Indonesia dan belajar, orang-orangnya ternyata ramah, terus inklusif, dan juga perbedaan budaya justru jadi pengalaman seru yang melebihi ekspektasi gitu. 你在印度尼西亚，你觉得有什么奇怪的事情在中国没有？摩托车打车的功能很多，然后陌生人也会主动跟我交流。食物爱加椰奶和辣椒酱，宗教元素也融入日常生活。
Jadi katanya ojek motor tuh punya banyak fungsi, terus orang asing tuh sering menyapa duluan. Jadi di sini mungkin orang-orang asing tuh berani untuk menyapa duluan, sedangkan di Tiongkok enggak ya. Dan makanannya tuh sering pakai santan dan sambal, yang mungkin di Tiongkok tuh jarang ditemukan ya. Serta unsur agamanya itu terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin kalau di Tiongkok tuh tidak terlihat gitu agamanya seperti apa kalau belum kenal gitu. 最后你想对想去中国学习的印尼学生说什么？我想对即将赴华学习的印尼学生说，请你们带着开放和满满的热情来到中国。中国不仅是一个历史悠久的国家，而且更是一个充满学习机会、能结识各地朋友的地方。不要害怕学习普通话，很多中国朋友都很友好，会帮助你学习，而且很多大学都为留学生提供语言课程。也别忘了探索中国的多样文化，比如地方美食、广州的点心、广西的螺蛳粉等等。再到传统节日春节、中秋节等，欢迎你们来到中国。Jadi buat teman-teman Indonesia yang pengen belajar ya ke China, bawa pikiran terbuka dan semangat yang tinggi katanya. Dan China itu adalah negara dengan sejarah yang paling panjang dan penuh kesempatan belajar serta bertemu banyak teman baru gitu. Jadi jangan takut belajar bahasa Mandarin, banyak orang Tiongkok yang ramah dan mau membantu gitu. Serta banyak kampus yang menyediakan kelas-kelas bahasa. Dan jangan lupa eksplorasi budayanya, mulai dari makanan khas daerah hingga perayaan tradisional. Dan selamat datang di China. 好的，谢谢姐姐，今天的聊天很开心，谢谢姐姐跟我们分享你的故事，拜拜，拜拜。